Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah kita sambung. Kita masih dalam kaedah yang kedua, kaedah umum yang kedua, iaitu al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak boleh disingkirkan dengan semata-mata ada syak. Dengan arti kata, yakin itu benda yang pasti, syak itu benda yang sangkaan. Jadi sangkaan itu tidak boleh menghapuskan keyakinan. Dan kita telah bincang antaranya dalil-dalil yang membentuk kaedah al-yaqin la yuzalu bisyak ini, ataupun yakin tidak boleh disingkirkan oleh syak. Dan di bawah kaedah ini timbul kaedah-kaedah cabang yang lain, ataupun kaedah-kaedah furu' yang terbit daripada kaedah pokok al-yaqin la yuzalu bisyak. Antaranya yang pertama, tuan-tuan, buka surat 589. Antaranya yang pertama, al-aslu baqa'u makana ala makana. Asal pada sesuatu itu baqa'u, kekal, makana ala makana, seperti mana keadaannya seperti itu. Maksudnya, tuan-tuan, asal masalah atau asal sesuatu itu kekal begitu, mengikut asal, sehingga ada bukti benda itu berubah. Asal pada sesuatu kekal seperti itu, sehingga ada bukti yang menunjukkan bahawa dia itu telah berubah. Dan satu lagi kaedah ini istihabul asli, iaitu istishabul asli, kekal yang asal, yang telah sedia ada. Maknanya apa-apa benda, tuan-tuan, kalau kita tak tahu akan perubahannya, kita hukumkan benda itu ikut seperti mana yang sedia ada. Perlu dikekalkan keadaan yang telah sedia ada pada mana-mana waktu dan berterusan dalam semua waktu, sehingga sabit ataupun ada bukti benda tersebut bertukar atau terputus. Bila pegang pada kaedah ni mudah, tuan-tuan. Katalah tom yam. Asal tom yam tu dibuat daripada apa? 5 purut. Ada ketabak atau payah sangat. 5 purut, serai, lagi apa? Asam keping. Mungkinlah. Benda-benda ni semua, adakah benda-benda ni semua benda-benda yang haram? Tak. Asam keping halal, serai halal, apa tu, 5 purut halal, air halal. So apa masalahnya?
nak kena ada cop halal juga. Kalau kita tahu bahawa tom yum itu memang diperbuat daripada benda-benda yang halal, tak perlu kita nak ragui. Sebab yakin limau purut halal, yakin serai itu halal, yakin asam keping itu halal, yakin udang tu halal ikut mazhab kita. Tak masuk ayam lah, nanti ayam nanti cerita lain pula. Ayam tu nanti ada pula kata nak sembelih tak sembelih kan. Udang tak payah sembelih. Tak masuk ayam lah. Maknanya benda-benda tu benda-benda asal. So benda tu dah yakin benda itu adalah daripada benda-benda yang halal. Ada orang kata, tom yum kat sana tu dibubur sikit minyak babi. Contohlah, nak bagi sedap. Itu cakap orang, tak ada bukti. Tak ada bukti yang nyata. Maka selama mana tidak ada bukti, hanya berdasarkan sangkaan orang bahawa dia ada masuk sikit minyak babi lah, contoh nak bagi sedap, ataupun dia masuklah sikit air rebusan daging babi ke, manalah tahu kan. Katanya lah. Tapi kata orang, kita pun pergi tengok kat kedai tu, tak ada berubah apa, memang dia guna benda-benda yang orang buat tom yum lah. Maka selagi mana tidak ada bukti itu, selagi itu tom yum tu halal dimakan. Itu je tuan-tuan. Macam tanda halal yang ada pada barang-barang ni tuan-tuan. Contohnya lah tuan-tuan, kalau dekat negeri Eropah sana tu, dia ada barang yang diperbuat daripada sumber binatang dan ada barang yang diperbuat daripada sumber tumbuh-tumbuhan. Yang sumber tumbuh-tumbuhan tu vegetarian, veggie. Yang sumber binatang tu biasanya barang-barang yang bahan-bahan itu daripada tumbuh-tumbuhan atau vegetarian, dia akan bubuh tanda bulat hijau dekat dia punya sampulnya itu. Jadi bila ada tanda bulat hijau tuan-tuan, confirm isi kandungan barang-barang itu adalah daripada tumbuh-tumbuhan, tak ada campur sikit pun binatang. Dan hukum tumbuh-tumbuhan, semua tumbuh-tumbuhan halal kecuali yang memudaratkan. Dia pada mudarat aja. Dan benda mudarat tak akan orang guna untuk sebagai bahan makanan. So tak payah tanda halal Malaysia tuan-tuan. Buat benda tu vegetarian, tak ada masalah. Tak perlu tanda halal. Cuma kat Malaysia ni ada tanda halal ni. Tanda halal tu untuk lebih meyakinkan lagi bahawa tidak ada syak. Contoh dulu kes Cadbury, coklat Cadbury. Coklat Cadbury tu dah dapat tanda halal. Itu yakin. Tiba-tiba keluar kata seorang profesor telah membuat kajian dekat makmal dia bahawa ada DNA babi. Benda tu pun tak dapat dinasihatkan, tak dapat nak disahkan secara betul ke tak betul. Jadi benda tu syak. Jadi yakinnya Cadbury itu halal tidak boleh dibatalkan oleh syaknya hanya oleh seseorang yang mendakwa adanya DNA babi. Sebab tu bila ada orang buang coklat Cadbury itu, saya cakap kat dia, kau buang kat rumah aku, jangan buang kat tong sampah biar aku makan. Sebab saya berpegang kepada prinsip itu. Al-aslu fil asya al-ibahah, asal pada sesuatu itu harus. Itu termasuk dalam kaedah asal pada sesuatu itu kekal sebagaimana kekalnya ia, sehingga ada bukti yang jelas dan nyata bahawa benda itu sudah tidak menjadi halal. Itu contoh. Jadi kat sini dibagi contoh-contoh hukum yang termasuk di bawah kaedah ini. Pertama, sesiapa yang yakin taharahnya dan syak pada hadas, maka dia dianggap orang yang masih bersuci. Atau dia yakin berhadas tapi syak pada taharah, maka dia dikira orang yang berhadas. Contohnya, kita tadi baru sembahyang maghrib kan. Kalau kita sembahyang maghrib, confirm kita ambil wuduk, betul tak? Kita baru lepas sembahyang maghrib tadi, confirm kita ambil wuduk sebelum kita sembahyang maghrib, maka kita dalam keadaan suci. Tiba-tiba tengah dengar kuliah ni,
Lepas tu masuklah waktu isyak. Habis kuliah kita nak sembahyang. Aku wis ngentut purung yo. Wis ngentut purung yo. Kaya ngentut, kaya orang ngentut. Jadi kentut tak kentut itu syak. Yang pastinya tadi aku dah ambil wuduk sebelum sembahyang maghrib. Itu yakin. Maka bila yakin itu, dia tetap kekal dia itu masih dalam keadaan suci. Sama juga kalau dia tadi yakin dia itu sudah kentut. Tadi dah masuk jamban dah. Masuk jamban tu katakanlah berak ke kencing ke apa ke. Kemudian kita pun duduk sini. Sekali dah masuk waktu isyaknya, aku wis putuk burung ya mau ya. Wis putuk burung ya. Aku mau maring jamban. Tapi ada melepuh gini, aku wuduk pula. Jadi wuduk ke tidak itu syak. Yang confirmnya aku dah masuk jamban. Maka dihukumkan dia itu masih belum berwuduk. Sebab dia ambil hukum asal. Hukum asal dia pergi jamban itu kekal sebagaimana adanya. Maknanya dia kekal bahawa dia itu belum berwuduk. Walaupun dia dah berwuduk pun sebenarnya, cuma dia tak yakin, dia syak. Maka dia kena ambil wuduk lagi sekali. Yang kedua, dia makan di akhir malam. Dia syak, wis melepuh imsak apa tu, ataupun dah masuk waktu subuh ke belum, dah masuk waktu subuh ke belum ni. Ini cerita dululah, cerita zaman sekarang dah ada jam, dah ada apa. Itu dah tak timbul syak lagi dah. Maka puasanya sah kerana asalnya malam itu kekal ada sebagai malam. Asal malam tu adalah malam. Dia bangun-bangun asyik petang, dia pun makan. Ini dah azan subuh, dah masuk subuh ke belum? Dah masuk subuh ke belum? Maka hukum asal pada subuh ialah belum. Asal kepada ada sesuatu, asal pada benda yang sudah, mestilah asalnya belum kan. Maka diambil hukum belum itu. Maknanya contohnya bila pagi tadi aku sahur, tapi aku sahur tak pasti pula. Aku sahur dah masuk waktu subuh ke belum. Tapi masih gelap. Maka dianggap hukum puasanya sebagai sah kerana hukum malam itu kekal sebagai malam, sebagai asal. Ataupun seorang wanita yang ditolak raj'i mendakwa sucinya berlanjutan dan belum selesai iddah, maka dibenarkan dakwaannya dan dia masih berhak mendapat nafkah iddah. Kerana asal kepada orang kena talak itu asalnya dia dalam beriddah, sehingga ada bukti bahawa dia itu sudah habis dia punya iddahnya. Bukan kau kena talak dah 5 bulan, kau takkan 5 bulan tak suci lagi. Itu dah buktilah. Itu baru yakin bahawa dia tu telah habis iddahnya sebab dah 5 bulan. Ini baru masuk 3 bulan. Kadang-kadang 3 bulan tak habis suci lagi, tuan-tuan. Jadi dia kata, aku belum lagi habis sucinya. Dia tidak bergantung kepada bulan, dia bergantung kepada haid dia itu, kemudian sucinya itu. Maka diterima dakwaan perempuan itu sebab asalnya dia memang masih beriddah. Itu kaedah yang pertama yang timbul daripada al-yaqin la yuzalu bi syai', iaitu al-aslu baqa'u makana ala makana. Sesuatu itu kekal sebagaimana adanya. Balik pada hukum asal. Yang kedua, al-aslu adam atau al-aslu fil umuri al-aridatil adam. Asal pada sesuatu, benda yang baru muncul itu tak ada. Asal pada sesuatu itu tak ada. Asal kita kan tak ada. Mana ada kita dulu? Tahun 1966 saya tak ada. Bulan Ogos 1967 baru saya ada. Jadi kalau nak dihukumkan asal, asalnya saya tak ada. Saya baru benda baru. Umum diketahui bahawa al-adam adalah lebih dahulu daripada wujud. Tak ada lebih dahulu daripada ada.
Kita ni asalnya tak ada. Kemudian baru kita ada. Itu lawan bagi sifat Allah. Allah itu qadim, sedia ada. Maka tidak berlaku pada Allah Subhanahu Wa Taala akan hukum ini. Hukum ini hanya berlaku kepada perkara-perkara baru. Perkara-perkara baru ini biasanya makhluk lah. Bukan biasa makhluk, perkara baru itu memang makhluk lah. Makhluk adalah perkara baru. Maka setiap sesuatu yang didakwa muncul dan wujudnya bererti ia didahului oleh tidak ada. Justru maka al-adam itu atau tak ada itu mendahului ke atas al-wujud. Yang didakwa itu telah sabit dengan yakin. Sementara benda yang didakwa wujud sebelum dibuktikannya adalah mashkul. Mashkul fihi maknanya diragui. Sedangkan keyakinan sesuatu perkara tidak boleh dihilangkan dengan zon, lawannya sahaja. Oleh yang demikian, al-adam itu lebih diyakini kerana ia suatu keadaan yang tabi'i. Tabi'i maknanya semula jadi. Dan perubahannya kepada wujud itu sesuatu perkara baru yang diragukan. Lagipun al-adam itulah yang asal, maka mestilah dikekalkan hingga terbukti sabit sesuatu yang menghilangkannya. Asal Pulau Pinang milik Kedah. Sebelum jadi Pulau Pinang, asalnya di Kedah punya. Kemudian ada orang mendakwa Pulau Pinang aku yang punya. Contoh. Maka dakwaan dia kena ada bukti bahawa Pulau Pinang itu adalah sebuah negeri yang berdaulat. Kalau tak ada bukti, dia milik Kedah. Selagi tak ada bukti, dia jadi milik. Sebab asal pada sesuatu itu Pulau Pinang tak wujud. Yang wujud adalah sebuah pulau di bawah kerajaan Kedah. Tapi ada bukti pula Perjanjian Malaysia 1963 ataupun Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957. Semua dah sign Pulau Pinang wujud sebagai sebuah negeri. Maka tak boleh pakai lagi dah hukum asal tu. Sebab dah ada bukti. Yang baru itu muncul dengan bukti-bukti yang nyata. So tak payah gaduh-gaduh lah Pulau Pinang tu milik siapa. Kalau ikut kaedah fiqh tu dah tak ada dah. Kalau macam itu, Selangor dulu milik Majapahit Jawa tau. Jadi itu contoh, antara contoh tuan-tuan. Contohnya lagi tuan-tuan. Ini contoh-contoh yang dibagi kat sini tuan-tuan. Dalam masalah mudharabah, apabila sahibul mal mendahului ke atas amilul qirab dan ada keuntungannya, mendakwa, sahibul mal mendakwa kepada amil al-qirab ada keuntungan, sedangkan amil menafikan dakwaan itu, maka hendaklah dibenarkan dakwaan yang menafikan dengan sumpahnya, kerana keuntungan adalah sesuatu yang baru datang, sedangkan asal yang sesuatu itu sebelum qirat atau mudharabah tidak ada untung dan al-adam mendali wujud. Di sini tuan-tuan, mudharabah ataupun mudharabah ni sejenis pelaburan lah. Kita bagi duit pada seseorang, macam bank-bank dengan mudharabah ni, kita bagi duit kat bank untuk bank meniagakan, ataupun bank bukan bank ajalah, kita invest lah. Mudharabah ni investment. Kita sebagai seorang investor, kita ada duit, kita minta satu agensi untuk menjalankan duit kita itu untuk diperniagakan dengan perkongsian untung. Dia ada perjanjian-perjanjian dah setahun berniaga tuan-tuan. Kita mendakwa, kita pegawai investor ni kita dakwa syarikat untung besar. Kenapa saya tak dapat pulangan dividen? Dakwaan dia. Syarikat yang agensi yang menjalankan perniagaan itu, dia kata tak ada untung, rugi, duit turun, harga barang naik, inflasi naik, OPR naik, so tak ada untung. Masing-masing gaduh. So bila seorang kata ada untung,
yang agensi yang melaburkan duit itu kata tak ada untung, masing-masing tak ada bukti. Kita pelabur yang mendakwa ada untung, tak ada bukti pun. Dan orang yang melaburkan tu pun tak ada bukti kata rugi. So siapa yang nak dipakai cakapnya? Sudah tentulah yang nak dipakai cakap itu agensi. Sebab asal pada untung tak ada. Asal pada untung tak ada. Yang asal modal untung tak ada. Jadi dakwaan adanya untung tidak boleh dipakai, melainkan ada bukti bahawa untung itu ada. Contoh dia hantarlah penyiasatan ke ataupun pergi ke audit, audit bebas ke dan sebagainya. Audit tengok-tengok kira-kira ada untung. Ni ada untung ni. Tu audit dah kata ada untung. Masa tu orang yang kata tak ada untung tu tak boleh anulah. Dia kena bagi dividen lah kepada pelabur. Sebab ada bukti. Bukti itu yakin. Tapi kalau tak ada bukti, lagi-lagi bila audit pun dah kata memang tak ada untung, memang kuatlah. Tapi ini tak ada bukti, dua-dua tak ada bukti. Maka yang dipakai ialah kata-kata agensi yang mengatakan tak ada untung, sebab untung itu datang kemudian. Asal pada sesuatu pelaburan adalah tidak ada untung. Ada satu pelaburan saya pernah masuk, tuan-tuan, tak ada untung. 3 tahun tunggu, tak ada untung. Tapi sebab dia itu capital protected. Capital protected maksudnya, tuan-tuan, walaupun tak ada untung, kita punya modal tak akan hilang. Kalau kita labur 1,000, 3 tahun, kalau ada untung dia akan bagi untung, kalau tak ada untung dia akan pulangkan balik duit kita 1,000. Itu nama capital protected. Janganlah tunggu 3 tahun. Kita tak nak risiko. Kalau yang lain ada risiko. Yang berisiko ni kalau kita invest 1,000, 3 tahun niaga rugi, ekonomi dunia teruk, tiba-tiba kita punya duit tinggal 900, rugi 100. Itu ada. Ataupun kadang-kadang ialah dia macam harga saham lah kan, jatuh turun. Tak ada bukti, tak apa. Ini benda yang tak ada bukti, maka kata-kata tak ada untung itu lebih dipakai, itu lebih meyakinkan. Sebab asal pada sesuatu pelaburan itu tidak ada keuntungan. Yang kedua, seseorang yang makan harta orang lain lalu dia mengatakan, kamu telah membenarkan aku makan, padahal dinafikan oleh tuan makanan, maka hendaklah diterima kata tuannya, kerana yang asalnya pada harta orang adalah haram. Asal pada harta orang adalah haram. Tak ada siapa pun boleh ambil harta orang lain. Contoh, kita ada motor, tiba-tiba ada orang pakai motor kita, tahu-tahu hilang motornya. Hilang motor ni nanti. Tengok-tengok ada si pulang pakai, elok lepak di Medang, itu pun datang. Kau kenapa kau pakai motor aku? Bukan semalam kau kata boleh pakai motor kau ke? Mana ada aku cakap? Gaduh, bawalah pergi kepada hakim ataupun siapa-siapalah yang nak menghakimi. Kita balik pada hukum asal lah. Hukum asal pada memberi kebenaran itu tidak ada. Saya tak pernah bagi kebenaran pada dia untuk bagi dia pakai motor saya, tuan. Dia bagi kebenaran, tuan, kecuali dia ada bukti. Tengok, saya rakam ni. Ni, cuba dengar ni rakaman. Siap dengan video lagi sekali tengok. Kau nak pakai motor aku, pakailah, mat. Contoh. Itu ada bukti. Menunjukkan yang baru itu yakin. Itu tak boleh cakap apalah. Tapi ni bukti langsung tak ada. Walaupun sebenarnya semalam dia ada cakap, tapi dia menafikan cakap tu. Bohong lah, maknanya dia berbohong. Maka dibenarkan pada tuan, sebab dia tuan motor. Walaupun dia bercakap bohong, kita balik kepada asalnya. Memang asal pada sesuatu kebenaran itu tidak dibenarkan. Kebenaran itu datang kemudian. Dan asal menggunakan harta orang lain itu adalah haram.
maka tidak boleh menggunakan harta orang melainkan ada bukti orang tersebut membenarkan penggunaan harta itu. Tak ada bukti, maka balik pada hukum asal. Hukum asalnya tak boleh pakai harta orang lain tanpa kebenaran dan tanpa izin. Yang ketiga, contoh yang ketiga, suami isteri lama tinggal bersama. Bila isteri kata, sepanjang kami hidup ni tak pernah dibagi pakaian, tak pernah dibagi nafkah, maka dakwaan isteri akan diambil kira kerana pada asalnya kedua perkara itu kekal tanggungjawab suami dan tidak ditunaikan. Tuan-tuan, kita kahwin ni, siapa yang bertanggungjawab bagi nafkah? Suami, tuan-tuan. Nafkah, tempat tinggal, pakaian, makan. Tiba-tiba isteri mengadu pada hakim, Tuan Hakim, suami saya tak pernah belikan saya baju. Semua baju ni saya beli sendiri. Bagi contoh. Tak pernah dia bagi duit untuk nafkah. Tak pernah dia bagi beli apa, beli beras, beli apa semua. Suami menafikan, mana boleh Tuan Hakim, saya selalu beli beras itu apa. Maka hukum asal ialah suami wajib bagi nafkah. Maka dakwaan isteri itu diterima oleh mahkamah kecuali suami ada bukti. Nampak ni, resit konsep. Tuan-tuan kena simpan. Resit masuk apa? Saya masukkan ya. Sebab tu zaman sekarang lagi bagus tuan-tuan. Bagi nafkah ikut transfer kan, pakai QR code pergi bank. Lagi bagus, boleh simpan bukti tu. Ni masuk akaun dia tuan-tuan, RM300 setiap bulan saya bagi kat dia. Itu kenalah. Ada dia punya bukti. Sekarang nak main zaman bukti je tuan-tuan. Sebab tu saya kalau khutbah nikah tu, saya bagi tahu lah. Lepas ni kalau apa surat nikah simpan seorang satu. Ni kan bagi dua kan. Tak boleh kata ya masih sayang-sayang ni lah, kita simpan sama-sama lah satu album. Besok kalau dah gaduh, suami bawa surat nikahnya dua-dua, kan jadi susah. Nak kena ke pejabat agama, nak kena buat carian. Sebab itu tujuan dibagi dua. Suami simpan satu, isteri simpan satu. Kau berlaku sesuatu, senang, kita dah ada kita punya simpanan. Patut daripada mula kena bertegah macam tu. Ialah masa mula-mula kahwin semua bau wangi. Dah 10 tahun kahwin tuan-tuan, minyak wangi pun bau tai. Itu contoh. Bukti itu penting. Contoh, isteri mendakwa suami memukul dia di mahkamah, tapi tak ada bukti. Maka suami dimenangkan. Sebab apa? Asal pada pukul ialah tak pukul. Mana ada saya pukul Tuan Hakim, saya tak pernah pukul, tak ada bukti. Sebab tu saya sebut pada pasangan berkahwin tu, kan taklid tu kan, lazim menyakiti. Lazim menyakiti. Kalau ada dia menyakiti kamu, pergi hospital, mana lebam-lebam tu ambil gambar, laporan hospital tu simpan, report polis simpan. Itu akan jadi bukti di mahkamah. Itu tuan-tuan, dia kena ajar orang perempuan ni. Kita ajar dia punya hak-hak dia. Selama ini perempuan ni kerana dia teraniaya sebab mereka tak tahu apa hak mereka dan tak ada bimbingan. Mungkin masjid boleh buat sekali-sekali besok seminar kesedaran undang-undang untuk wanita, untuk muslimat. Bagus tu. Saya memang sarankanlah untuk supaya orang perempuan ni tahu akan hak-hak dia di sisi undang-undang, tahu nak buat apa-apa. Selama ni tak tahu. Orang datang daripada jauh kerja kat sini, tanya dia, suami mana? Suami dah lama tinggalkan saya Ustaz, dia dah kahwin baru dah. Habis kenapa tak minta cerai? Tak tahulah macam mana nak cerai, pergi pejabat agama tak ada apa-apa pun. Dia tak tahu. Nak bercerai bukan pergi pejabat agama, nak bercerai pergi mahkamah syariah. Itu tuan-tuan. Yang ketiga, contoh yang keempat,
Seorang bapa kahwinkan anak perempuan dengan anggapan anaknya masih dara. Kemudian anaknya terbukti anaknya tiada dara lagi pada waktu akad dilakukan. Dengan keterangan 4 orang wanita, maka tidak batal nikahnya kerana boleh jadi darinya hilang dengan jari atau kuku kerana pada asal dia masih dara. Dakwaan tak ada dara. Walaupun ada keterangan 4 orang perempuan bahawa dia tak ada dara ni tuan-tuan, macam-macam boleh berlaku sebab tak ada dara. Sebab dara ni ada macam-macam jenis. Itu kena belajar ilmu biologi lah, anatomi perempuan. Dara ni macam mana jenis. Kadang-kadang dara tu tak ada kerana bersukan dengan apa, ialah atlet kan, atlet lumba kuda pula tu. Bagi contoh. Jadi dakwaan tidak ada dari itu, walaupun ada 4 orang perempuan mendakwa, tak batal nikahnya. Sebab saksi perempuan tak diambil kira tuan-tuan. Takkan nak saksi lelaki pula. Saksi lelaki lagi meragukan lah. Maka dia tidak batal lah dia punya nikahnya itu, sebab asal pada seorang dara adalah dara, sehingga terbukti bahawa dia itu bukan dara lagi. Nombor semetengkok. Kalau semetengkok ya memang terbukti bahawa dia itu dah tak ada dara. Tapi selagi tak ada bukti yang nyata dan jelas yang menunjukkan bahawa dia itu bukan anak dara, maksud tak ada dara ni maksud dia tidak pernah melakukan hubungan seksual. Itu maksud dia. Bukan kerana hilang dara. Maksud antara gadis dengan bukan gadis dalam hukum tu maksudnya ialah gadis adalah seorang yang belum pernah berkahwin, ataupun dia belum pernah merasai hubungan. Sebab tuduhan untuk merasai hubungan, pada hubungan itu perlukan 4 orang saksi tuan-tuan. Jangan main-main. Tak boleh tuduh-tuduh. Dia tu dah kena tubuk tupai. Tak boleh tuan-tuan. Kau ada nampak ada kena tubuk tupai, tupai mana yang tubuk dia? Kau nampak tupainya tak? 4 orang saksi. 4 tu kena nampak betul-betul tupai tu menebuk. Bukan seorang nampak menebuk, yang 3 lagi nampak dari belakang. Tak boleh pakai tuan-tuan. Itu hikmah cukup besar tuan-tuan. Kenapa Islam meletakkan dalam tuduhan seksual itu ataupun tuduhan zina itu mesti ada 4 orang saksi. Hikmahnya cukup besar tuan-tuan. Kes ni pernah berlaku pada Abu Bakrah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yang menjadi gubernur ketika zaman Sayyidina Umar, yang dituduh. Seorang aja yang kata nampak betul. 3 orang lagi kesaksiannya dia nampak dari belakang. So tak nampak betul. Akhirnya 3 ni tarik balik dia punya tuduhan, tapi kena hukum qazaf sebab dia telah menuduh. Yang seorang ni kena hukum qazaf tapi sampai mati dia tetap kata Abu Bakar tu berzina. Tapi tak boleh pakai. Sebab dia perlukan betul-betul 4 orang saksi yang nampak tuan. Sebab tu dakwaan seorang itu kena tebuk tupai tak boleh diterima sehingga betul-betul nyata. Contoh meteng. Meteng dah confirm lah kena tebuk tupai. Sebab itu bukti kepada berlakunya hubungan. Yang kelima, suami isteri bertelingkah dalam kes hubungan kelamin. Isteri mendakwa telah berlaku hubungan, sedangkan suami menafikan. Maka penafian suami yang diambil kira kerana asal pada hubungan itu tidak berlaku. Ni kes ni lah, gaduh-gaduh bercerai. Suami apa tu, mas kahwinnya mahal, 2 juta mas kahwin dia. Jadi isteri nak dapatkan 2 juta ataupun separuh daripada mahar itu tuan-tuan, ataupun hak mahal sepenuhnya, dia kata saya telah disetubuhi oleh Tuan Hakim. Suami pula tak nak lepaskan 2 juta tu.
Kalau tidak pun dia dapatlah separuh kan. Dia kata tak berlaku lagi Tuan Hakim. Mana ada? Ada bukti tak? Ke isteri rakam video belakang. Tak ada bukti kan? Bila tak ada bukti, maka dimenangkanlah suami punya dakwaan, kerana asal pada hubungan suami isteri itu tidak berlaku sehingga ianya dibuktikan berlaku. Apa buktinya? Saya dah mengandung Tuan Hakim. Yang mengandung pula kan, suami pula tuduh dia tak mengandung dengan siapa pula Tuan Hakim. Jadi rumit pula kesnya tuan-tuan. Jadi asal dakwaan itu, penafian itu diterima kerana asal pada sesuatu perbuatan itu tidak berlaku, melainkan dibukti benda itu telah pun berlaku tuan-tuan. Samalah dengan dakwaan-dakwaan yang pada asalnya benda tu tak ada, orang mendakwa ada. Dia kena ada bukti, benda tu kena ada. Dan sebenarnya kaedah-kaedah fiqh ini jugalah yang sebenarnya diguna di dalam istilah-istilah undang-undang. Cumanya ditukar kepada bahasa Latin je tuan-tuan. Itu je, ditukar kepada bahasa Latin. Jadi legal maxim. Qawaid fiqhiyah itu jadi legal maxim. Iaitu kaedah-kaedah. Sebenarnya Islam yang mencipta kaedah-kaedah ini, yang kemudiannya dia diambil oleh orang-orang barat. Sebahagian lah, tak semua. Ada juga kaedah-kaedah itu yang memang kaedah yang sudah berlaku pada zaman sebelum Islam lagi tuan-tuan. Pemain dalam undang-undang Roman dan sebagainya tuan-tuan. Wallahu alam. Ada soalan ke?